Assalamualaikum semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 7, ketaksamaan linear. Standard pembelajaran 7.1, ketaksamaan. Okey. Apa itu ketaksamaan? Ketaksamaan ialah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilainya. Okey, simbol ketaksamaan. Baik. Kita ada simbol ini bermaksud lebih besar daripada, manakala simbol ini bermaksud kurang daripada. Okey, ini lebih besar daripada, ini kurang daripada. Jadi macam mana awak nak ingat? Okey, caranya adalah cuba kita buat satu garisan di sini. Okey. Ini seperti huruf apa ni? Seperti huruf B kan? Jadi ini bermaksud besar, lebih besar daripada. Yang ini cuba kita buat garisan macam ni. Ini seperti huruf apa? Ini seperti huruf K, bermaksud kurang daripada. Jadi inilah cara macam mana kita nak ingat. Okey. Sebagai contoh, kita ada RM30 dan juga RM10. Jadi RM30 kita tahu dia adalah lebih besar daripada RM10. Jadi macam mana kita nak tulis simbol ketaksamaan? Okey, simbol ketaksamaan yang kita boleh gunakan adalah simbol ini. Ini bermaksud lebih besar daripada. RM30 lebih besar daripada RM10. Okey, contoh berikutnya kita ada negatif 8 dan juga negatif 5. Jadi kita tahu negatif 8 adalah kurang daripada negatif 5. Maka simbol ketaksamaan yang boleh kita gunakan adalah simbol ini. Ini bermaksud kurang daripada. Negatif 8 kurang daripada negatif 5. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 96, soalan nombor 1. Baik, kita teruskan lagi. Contoh, perihalkan hubungan antara P dengan nombor yang diberi dalam garis nombor dengan menggunakan ayat lebih besar daripada atau kurang daripada. Seterusnya, terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Baik, kita lihat garis nombor yang pertama, kita ada P dan juga 4. Jadi P ni adakah dia lebih besar daripada 4 ataupun dia kurang daripada 4? Okey, ya. Jadi P ni dia berada di sebelah kiri 4. Bermaksud P ni adalah kurang daripada 4. Maka bagaimanakah simbol ketaksamaan algebra yang boleh kita gunakan? Okey, ini adalah simbol ketaksamaan algebra kita. P kurang daripada 4. Bagaimana pula dengan yang ini? Adakah P ini kurang daripada negatif 2.5 ataupun P lebih besar daripada negatif 2.5? Okey, jadi P dia berada di sebelah kanan negatif 2.5. Maka P adalah lebih besar daripada negatif 2.5 dan simbol ketaksamaan yang kita boleh gunakan adalah ini. P lebih besar daripada negatif 2.5. Okey, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 96, soalan 2. Baik, kita teruskan lagi. Jadi kita dah belajar simbol ketaksamaan. Kita ada ini adalah lebih besar daripada dan yang ini adalah kurang daripada. Macam mana kita nak ingat? Kita buat satu garisan di sini. Kita buat garisan, kita nampak huruf B. B bermaksud lebih besar daripada. Dan kita buat satu garisan di sini, kita nampak huruf K. Bermaksud kurang daripada. Okey, contoh penggunaan ayat. Duit belanja saya hari ini ialah lebih daripada RM5. Okey. Jadi garis nombor yang kita boleh buat, kita buat satu garis nombor, kita letaklah. Kita letak bermula dengan 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekarang, kita lihat balik ayat, duit belanja saya hari ini ialah lebih daripada 5. Apakah yang dimaksudkan dengan lebih daripada 5? Okey, berdasarkan garis nombor, lebih daripada 5 bermaksud apa? Okey, bermaksud ini. Baik. Cara untuk menulis, ya. Oleh kerana dia lebih besar daripada 5, bermaksud
kita bermula daripada 5.1, 5.2, 5.3 dan seterusnya. Jadi caranya kita buat satu bulatan kosong, kemudian kita buat anak panah ke kanan. Kita buat anak panah ke kanan, itu bermaksud dia lebih besar daripada 5. Okey, tanda kosong di sini bermaksud kita tak ambil nilai 5. Kita ambil nilai bermula daripada 5.1, 5.2 dan seterusnya. Okay, ini bermaksud lebih besar daripada 5. Manakala ketaksamaan algebra yang kita boleh buat adalah katakan duit belanja kita gunakan B, maka B lebih besar daripada 5. Okey. Kita lihat pula simbol ketaksamaan bagi kurang daripada contoh ayat. Okey, markah yang kurang daripada 80 akan dapat grade B. Jadi macam mana kita nak buat garis nombor? Katakan kita bermula dengan 78, 79, 80 dan seterusnya. Jadi macam mana kita nak buat? Markah yang kurang daripada 80 akan dapat grade B. Seperti tadi, kita tandakan bulatan kosong di atas 80 dan dia kurang daripada 80. Bermaksud anak panah dia ke kiri. Dia kurang daripada 80. Okey, bulatan kosong bermaksud kita tak ambil nilai 80. Kita bermula daripada kurang daripada 80. Contohnya 79.9, 79.8 dan seterusnya. Kita tak ambil nilai 80. Jadi ketaksamaan algebra yang kita boleh buat, kita katakan markah yang kurang daripada 80 kita katakan sebagai X. Maka markah kurang daripada itu bermaksud simbolnya ini. X kurang daripada 80. Okey, faham ya? Baik, kita lihat simbol ketaksamaan yang berikutnya. Okey. Yang ini bermaksud lebih besar daripada, dan yang ini pula kalau kita buat satu garisan di bawahnya, garis lurus di bawahnya, ini bermaksud lebih besar daripada atau sama dengan. Lebih besar daripada atau sama dengan. Contoh, okey, yang kedua kita ada yang ini pula. Tanda ini bermaksud kurang daripada, tapi bila kita buat satu garisan di bawahnya bermaksud kurang daripada atau sama dengan. Kurang daripada atau sama dengan. Okey, contoh ayat ya. Umur minimum untuk mengambil lesen motor ialah 16 tahun. Okey, apa yang awak faham dengan ayat ini? Umur minimum untuk mengambil lesen motor ialah 16 tahun. Okey, ayat yang lain yang kita boleh gunakan adalah umur untuk mengambil lesen motor ialah sekurang-kurangnya 16 tahun. Umur untuk mengambil lesen motor ialah sekurang-kurangnya 16 tahun. Okey, macam mana garis nombor? Okey, katakan ini garis nombor kita bermula dengan daripada 14, 15, 16, 17 hingga seterusnya kan. Baik, sekarang kita nak buat bulat di atas nombor mana? Nombor 16. Okey, nombor 16. Tetapi kita hitamkan. Kenapa kita hitamkan? Ini kerana, awak tengok ayat dia. Umur minimum untuk mengambil lesen motor ialah 16 tahun. Umur untuk mengambil lesen motor ialah sekurang-kurangnya 16 tahun. Bermaksud, pada umur 16 tahun, dia boleh ambil lesen motor. Pada umur 16 tahun tepat-tepat, dia boleh ambil lesen motor. Okey, dan anak panah dia ke mana? Anak panah dia ke kanan. Sebab dia cakap ya, umur minimum, umur paling rendah. Umur paling rendah untuk mengambil lesen motor adalah 16 tahun. Boleh jadi 17 tahun, boleh jadi 18 tahun. Ya, ayat ni pula, umur untuk mengambil lesen motor ialah sekurang-kurangnya 16 tahun. Maksud sekurang-kurangnya maksudnya ialah paling muda. Paling rendah umurnya 16 tahun. Bermaksud boleh jadi 17 tahun, 18 tahun dan seterusnya. Jadi oleh kerana 16 ni termasuk kita kena gelapkan, kita kena hitamkan, kena lorekkan. Itu bermaksud 16 termasuk. Ya? Kalau kita bulatkan tanpa kita lorekkan, bermaksud 5 ni tak masuk. Kita bermula dengan 5.1, 5.2 dan seterusnya. Kalau kita gelapkan, bermaksud 16 ni pun termasuk. 16, 16.1, 16.2 dan seterusnya. Jadi macam mana simbol ketaksamaan algebra yang kita boleh buat adalah kita katakan umur adalah M, maka M adalah lebih besar daripada atau sama dengan 16.
M lebih besar daripada atau sama dengan 16. Bermaksud, umur minimum untuk mengambil lesen motor adalah 16 tahun atau lebih. Itu maksud dia. Okay, kita lihat contoh ini pula. Kurang daripada atau sama dengan. Contoh ayat. Bilangan maksimum penumpang bas ialah 42 orang. Bilangan maksimum penumpang bas ialah 42 orang. Maksud maksimum di sini maksudnya apa? Bilangan paling banyak penumpang bas ialah 42 orang. Okay, ayat lain adalah bilangan penumpang bas ialah selebih-lebihnya 42 orang. Selebih-lebihnya 42 orang. Paling banyak 42 orang. Tak boleh lebih 42 orang. Itu maksud dia. Jadi macam mana garis nombor yang kita boleh buat? Seperti tadi, kita bermula daripada katakan 39, 40, 41, 42 dan seterusnya kan. Okey. Jadi bulatan kita nak buat di atas nombor mana? Tentulah di atas nombor 42. Okey, kita nak buat bulatan hitam ke ataupun bulatan putih? Okey, kita buat bulatan hitam. Kenapa bulatan hitam? Sebab dia cakap bilangan penumpang bas selebih-lebihnya 42 orang. Maksudnya paling banyak 42 orang. Bermaksud 42 orang ni kita boleh ambil lah. 42 orang ni pun termasuk. Paling banyak 42 orang. Jadi anak panah kita ke mana? Ke kiri. Sebab dia cakap paling banyak 42 orang. Dia tak boleh lebih 42. 43 tak boleh. Tak boleh lebih. Dia boleh jadi 41, 40 dan seterusnya. Jadi sebab itulah anak panah kita ke kiri. Jadi macam mana ketaksamaan algebra ialah katakan bilangan penumpang kita katakan sebagai P, maka P adalah kurang atau sama dengan 42. Dia boleh ambil nilai 42 tapi tak boleh lebih 42, tak boleh jadi 43, 44 dan seterusnya. Jadi ini adalah simbol ketaksamaan algebra kita. Okey, saya harap faham Okey. Jadi tanda bulatan hitam ini bermaksud kurang daripada atau sama dengan atau lebih besar daripada atau sama dengan. Dia termasuk sama sama dengan Kalau bulatan ni kosong kita tak lorikkan, bermaksud dia kurang daripada atau dia lebih besar daripada. Dia tak sama dengan. Itu maksud dia. Okey. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 97, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey. Sekarang kita nak lihat apakah dia yang dimaksudkan dengan sifat akas dan sifat transitif. Okey, contoh jika negatif 7 kurang daripada 2, maka sifat akas kita adalah 2 lebih besar daripada negatif 7. Ini dia yang dimaksudkan dengan sifat akas. Kita terbalikkan. Okey awak tengok. Jika negatif 7 kurang daripada 2, okey, tajam ni dekat negatif 7 kan? Jadi, sifat akas kita adalah bila kita terbalikkan nombor 2 di kiri, nombor negatif 7 di kanan, tajam ni pun tetap akan ikut. Tadi tajam ni dekat negatif 7, bila kita terbalikkan, tajam ni pun dekat negatif 7. Ini bermaksud sifat akas. Kita songsangkan dia, kita terbalikkan dia. Okay, contoh lain, jika 10 lebih besar daripada 1.5, maka sifat akas kita terbalikkan nombor. Tanda ni pun kita terbalikkan. Tajam dia dekat 1.5, tajam dia pun dekat 1.5. 1.5 kurang daripada 10. Betul kan? 1.5 kurang daripada 10. Okey, ini adalah sifat akas. Bagaimana pula dengan sifat transitif? Okey, jika negatif 3 kurang daripada 8, kurang daripada 12, maka sifat transitif ialah kita boleh padam 8 ni, kita akan buat ketaksamaan yang baru iaitu negatif 3 kurang daripada 12. Ini maksudnya sifat transitif. Kita hilangkan nombor di tengah-tengah. Okay, contoh lain jika 19 lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 0, maka sifat transitif kita hilangkan nombor di tengah-tengah, kita dapat ketaksamaan algebra yang baru iaitu 19 lebih besar daripada 0. Inilah dia sifat transitif. Okey, saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 98, soalan 5 dan soalan 6. Baik, kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Contoh 1, katakan
2 kurang daripada 7. Okey. Kalau di sebelah kiri kita tambahkan dengan 3, begitu juga dengan di sebelah kanan kita tambahkan dengan 3, bermaksud 2 tambah 3 kita akan dapat 5, 7 tambah 3 kita dapat 10. Okey, tanda ketaksamaan di sini awak rasa apakah tanda ketaksamaan di sini? Okey, caranya awak lihatlah nilai dia. 5, adakah 5 tu lebih besar daripada 10 ataupun 5 tu kurang daripada 10? Okey, 5 adalah kurang daripada 10. Jadi di sini pun tanda kurang daripada. Okey. Kita lihat contoh kedua pula. Katakan 3 lebih besar daripada negatif 6. Kalau di sebelah kiri kita tolak 6 dan di sebelah kanan pun kita tolak dengan 6, maka 3 tolak 6 kita dapat negatif 3. Negatif 6 tolak 6 kita dapat negatif 12. Jadi awak rasa apakah simbol ketaksamaan yang kita boleh letak di sini? Negatif 3, adakah dia lebih besar daripada negatif 12 ataupun dia kurang daripada negatif 12? Ya, negatif 3 adalah lebih besar daripada negatif 12. Jadi di atas pun simbol dia adalah lebih besar daripada. Okey. Maka sebagai kesimpulannya, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ini ditambah atau ditolak, kita tambah atau tolak dengan satu nombor positif atau satu nombor negatif, maka simbol ketaksamaan dia tidak akan berubah. Okey, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ini kita tambahkan dengan nombor positif ataupun kita tolakkan dengan nombor negatif, okey, simbol ketaksamaan ini dia tidak berubah, dia sama saja, nampak? Kurang daripada, ini pun kurang daripada. Lebih daripada, ini pun lebih besar daripada. Okey, awak kena ingat ya. Baik, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 99, soalan 9A sehingga H. Okey, contoh berikutnya, katakan kita ada 2 kurang daripada 7. Kalau nombor di sebelah kiri kita darabkan dengan 3 dan juga nombor di sebelah kanan kita darabkan dengan positif 3, kita darabkan dengan positif 3. 2 darab 3 kita dapat 6, 7 darab 3 dapat 21. Jadi awak rasa apakah simbol ketaksamaan yang kita boleh tulis di sini? 6 tentulah dia kurang daripada 21. Jadi kalau di sini kurang, di sini pun mesti kurang daripada. Okey, contoh keempat. Katakan kita ada nombor 3 lebih besar daripada negatif 6. Katakan nombor di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan kita bahagikan dengan positif 3. Kita bahagi positif 3, kita bahagi positif 3, maka 3 bahagi 3 kita dapat 1. Negatif 6 bahagi 3 kita dapat negatif 2. Jadi apakah simbol ketaksamaan di sini? 1 tentulah lebih besar daripada negatif 2. Di sini lebih besar, di sini pun lebih besar. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat adalah apabila kedua-dua belah ketaksamaan di kiri dan kanan kita darabkan ataupun kita bahagikan dengan satu nombor positif, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ini kita darabkan dengan nombor positif ataupun kita bahagikan dengan nombor positif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Ya, awak lihat, atas ni kurang daripada, bawah ni pun kurang daripada. Yang ini lebih besar daripada, yang ini pun lebih besar daripada. Okey, awak kena ingat ya. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 99, soalan 9, I, J, M dan juga N. Baik, kita teruskan contoh kelima. Katakan kita ada nombor 2 kurang daripada 7. Okey. Dan kita darabkan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dengan suatu nombor negatif. Katakan kita darabkan dengan negatif 3. Maka 2 darab negatif 3 kita dapat negatif 6. Yang ini 7 darab negatif 3 kita dapat negatif 21. Jadi adakah negatif 6 ni lebih besar daripada negatif 21 ataupun dia kurang daripada negatif 21? Okey, jadi negatif 6 dia lebih besar daripada negatif 21. Di sini pun dia lebih besar daripada negatif 21. Okay, awak lihat tanda dia dah berubah. Okey, contoh ke-6, katakan kita ada 3 lebih besar daripada negatif 6. Kemudian, kedua-dua belah ketaksamaan ini kita bahagikan dengan nombor negatif. Kita bahagikan dengan nombor negatif 3. 3 bahagi negatif 3 kita dapat negatif 1.
Negatif 6 bagi negatif 3 kita dapat positif 2. Sebab negatif bagi negatif dapat positif kan. Jadi sekarang negatif 1 ni adakah dia lebih besar daripada 2 ataupun kurang daripada 2? Ya, dia adalah kurang daripada 2. Di sini pun kurang daripada. Jadi awak lihat tanda dia dah berubah. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan suatu nombor negatif, maka simbol ketaksamaan akan disongsangkan, akan diterbalikkan. Awak lihat ya. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan kita darabkan dengan suatu nombor negatif ataupun kita bahagikan dengan suatu nombor negatif, simbol ketaksamaan dia akan berubah, dia akan terbalik. Asalnya kurang daripada, dia akan jadi lebih besar daripada. Asalnya lebih besar daripada, dia akan jadi kurang daripada. Okay, awak ingat ya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 99, soalan 9, K, L, O dan juga P. Baik, kita teruskan ya. Apakah itu songsangan terhadap penambahan? Okey, macam tadi contoh ya, katakan kita ada 2 kurang daripada 4. Sekiranya kedua belah ketaksamaan di kiri dan kanan kita darabkan dengan negatif 1. 2 darab negatif 1 kita dapat negatif 2. 4 darab negatif 1 kita dapat negatif 4. Jadi kita dah belajar tadi, apabila kita darabkan dengan nombor negatif, tanda dia akan terbalik. Tanda dia akan terbalik. Cuba awak lihat, negatif 2 tentulah dia lebih besar daripada negatif 4. Okey, jadi tanda dia akan terbalik. Contoh, katakan 5 lebih besar daripada 3 ya. Apabila kedua belah ketaksamaan kita darabkan dengan suatu nombor negatif, katakan kita darabkan dengan negatif 5, 5 darab negatif 5 kita dapat negatif 5, 3 darab negatif 1 kita dapat negatif 3. Okey, jadi seperti yang kita dah belajar tadi, apabila kita darabkan dengan suatu nombor negatif, tandanya akan terbalik kan. Ataupun awak boleh ingat macam ni, negatif 5 dia sentiasa lebih kecil daripada negatif 3. Di sini pun tanda dia terbalik. Okey, jadi inilah nama dia songsangan terhadap penambahan. Okey, katakan 10 kurang daripada 20. Kemudian kalau kita jadikan 10 ni negatif, di sini negatif 20 pun kita jadikan negatif, maka simbol pun kita terbalik. 10 kurang daripada 20, negatif 10 lebih besar daripada negatif 20. Betul kan? Negatif 10 lebih besar daripada negatif 20. Yang kedua, katakan kita ada 20 lebih besar daripada 10, maka negatif 20 kurang daripada negatif 10. Okey, inilah dia maksud bagi songsangan terhadap penambahan. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 98 soalan 7. Baik, kita lihat pula songsangan terhadap pendaraban. Okay. Katakan kita ada 2 kurang daripada 4 ya. Kalau kita terbalikkan, kalau kita jadikan 2 ni sebagai 1/2 dan 4 ni kita jadikan dia sebagai 1/4. Okey. Awak rasa tanda dia lebih besar ataupun kurang daripada? Awak rasa mana satu? Okey, kalau bentuk pecahan susah kita nak teka kan. Jadi apa kata kita jadikan dia sebagai bentuk perpuluhan. 1/2 kita dapat 0.5, 1/4 kita dapat 0.25. Jadi dekat sini baru kita nampak 0.5 adalah lebih besar daripada 0.25. Jadi sini pun lebih besar daripada 0.25. Lebih besar ya. Jadi awak perhatikan tanda dia telah terbalik. Ya. Lihat contoh berikutnya. Katakan kita ada 5 lebih besar daripada 3. Apabila kita jadikan 5 tu sebagai 1/5 dan 3 tu sebagai 1/3, macam mana kita nak tentukan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil? Kita tak dapat kena pasti. Jadi kita tukarkan dia kepada bentuk perpuluhan. 1/5 kita dapat 0.2. 1/3 kita dapat 0.33. Jadi 0.2 ni adalah kurang daripada 0.33. Jadi sini pun tanda dia kurang daripada.
Jadi kesimpulan kita, ya, katakan kita ada 10 kurang daripada 20. Kalau kita tukarkan 10 tu menjadi 1/10 dan 20 tu menjadi 1/20, maka simbol dia kita akan terbalikkan. 1/10 lebih besar daripada 1/20. Okey. Begitu juga kalau kita ada 20 lebih besar daripada 10, kalau kita jadikan 1/20 dan juga 1/10, 1/20 ni kita bermaksud kurang daripada 1/10. Inilah maksudnya songsangan terhadap pendaraban. Okay, kalau susah nak ingat, kalau susah nak tahu macam mana siapa yang lebih besar, siapa lebih kecil, kita tukar kepada bentuk perpuluhan. Lagi senang nampak kan? Okey. Songsangan terhadap pendaraban ni, ayat lain yang biasa digunakan adalah operasi salingan. Salingan tu bermaksud 5 tu kita tukar jadi 1/5. Kalau soalan cakap salingan bagi 5 bermaksud 1/5. Kalau soalan cakap salingan bagi 3 adalah 1/3. Salingan tu bermaksud 1/. 1/, tu bermaksud salingan. Okey, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 98 soalan 8 dan buku kerja muka surat 100. Okey, sekian saja video saya. Saya harap awak faham dengan pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.